cikgu lah. Bukan cikgu, okey. Okey. Lama abang tak dengar ada apa? Bunyi Waalaikumsalam tu. Zaman abang sekolah dululah. Dengar macam tu. Okey. Ini adik-adik daripada SK Seri Perlis. Okey, semua sihat? Okay. Yang belakang dengar pula. Cikgu kat belakang dengar. Dengar tak? Okey. Jadi hari ni abang datang sini untuk memberi sedikit taklimat. Siap tak taklimat ni? Jadi kita nak bagi taklimat mengenai penggunaan cashless dan juga untuk adik-adik menjana pendapatan ataupun kita dapat duit sendiri. Jadi tolong fokus, okey? Jadi tolong fokus. Sama juga cikgu-cikgu dan juga staf boleh juga menjana pendapatan sendiri selain daripada cashless. Okey, macam mana kita nak menjana pendapatan sendiri ni? Okey, sebelum tu abang nak perkenalkan diri. Nama Irfan yang duduk tu, nama abang Afif. Okay, kami daripada syarikat Ni1Pay Digital. Kita punya HQ di Selangor. Kita punya branch di Alostar. Tapi kami berdua ni adalah staff di Perlis lah. Okay, staff di Perlis. Okay, kita punya syarikat ni, kita ada buat satu program di sekolah. Okay, iaitu program Go Digital. Okay. Nanti adik-adik semua, guru, semua staf dan juga semua pekerja swasta dan juga pengawal, semua akan dapat kad ni seorang satu. Semua akan dapat kad ni seorang satu. Dalam program ni berjalan di sini akan dapat kad ni seorang satu. Jadi adik-adik kena jagalah kad ni. Okey. Apa fungsi kad ni? Okey, nampaknya simple, warna putih je kad ni kan. Jadi apa fungsi dia? Kad ni mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama, kita ada dari segi e-attendance, iaitu e-kehadiran. Macam sekarang adik-adik datang ke sekolah, attendance macam mana? Kat kelas? Tak ada. Tak ada. Adik kata. Okey. Macam attendance untuk menggunakan kad ni nanti, adik-adik mungkin akan simpan kad ni di dalam beli lanyard tali tu, kan? So tiap-tiap pagi, saya tak tahu sekolah ni dia punya proses macam mana. Sama ada guru masih tunggu, guru petugas masih tunggu di pondok pengawal, ataupun cikgu kelas pertama yang akan ambil kedatangan pelajar-pelajar semua. Jadi cikgu-cikgu dengar semua. Nanti cikgu-cikgu akan dapat juga kad. Bila cikgu-cikgu dapat kad nanti, cikgu-cikgu akan dapat ID masing-masing, pas ID dan juga password. So ID password tu cikgu akan guna apps di dalam telefon masing-masing. Okey, cikgu lebih kepada guna apps berbanding kad. Tapi kad pun cikgu akan guna juga untuk menjana pendapatan dan juga pembelian nanti secara cashless. Tapi untuk sistem apps nanti cikgu kebanyakannya akan menggunakan telefon bimbit. Telefon bimbit. Okey. Jadi scan, sebab di kad ni dia ada QR code. Okey, dia ada QR code masing-masing, student masing-masing. Jadi dia akan scan lah. Contoh, satu kelas tu 20 orang student, dia akan scan pagi-pagi tu untuk 20 orang tu lah. Jadi kita dapat detect lah siapa yang tak main, siapa yang main. Okey, kad ni juga bukan sahaja berfungsi untuk attendance pagi. Kita juga ada attendance untuk co-curriculum dan juga kelab persatuan. Macam sekolah ni ada kan kelab co-curriculum dan juga persatuan. Okey, adik-adik nak pergi toilet ke, nak pergi tiba-tiba tengah kelas sains, tiba-tiba nak kena pergi jumpa cikgu kaunseling, pun boleh kita rekodkan. Contoh adik nama apa? Adik Adam tengah ada kelas bahasa Melayu, tiba-tiba dia nak pergi toilet ataupun nak pergi jumpa cikgu kaunseling, jumpa cikgu kaunseling lah. Dia akan tunjuk kat cikgu bahasa Melayu yang tengah mengajar tu kad ni. Okey, saya nak pergi ke jumpa cikgu kaunseling. Okey, so cikgu tu akan scan dan direkodkan bahawa adik Adam ni pergi jumpa cikgu kaunseling, bukan jumpa markah kan, bukan? Dah. Okey, jadi dia kita boleh detect lah di dalam report. Nanti sekolah akan lantik beberapa guru admin yang boleh kawal lah, boleh tengok data kehadiran murid, kehadiran guru dan sebagainya lah.
Macam saya cakap tadi, untuk kehadiran student akan menggunakan kad ni. Jadi macam mana pula dengan kehadiran guru? Okey, untuk kehadiran guru, okey, cikgu dengar kat belakang lah. Okey, untuk kehadiran guru, kita akan sediakan satu QR code. Sama ada atas pihak sekolah nak letak kat mana, nak letak kat pejabat ataupun nak letak dua kat tangga satu pejabat tu atas pihak pentadbiran. Jadi pagi-pagi cikgu akan menggunakan aplikasi kita scan QR code tersebut sebelum waktu tamatlah, waktu penamat attendance pagi tu. Contoh ada sekolah 7.40, 7.41 tu dah merah lah. Jadi sebelum 7.40 tu scan di QR code yang telah diletakkan tersebut. Jadi saya tak tahu pihak pentadbiran nak letak ke mana nanti. Kalau nak jalankan program ni, semua ada di pejabat ataupun di bawah. Dengan cerita kat bawah sangat kan, memudahkan guru-guru lah. Okay? Jadi macam saya cakap juga, guru-guru kebanyakannya menggunakan telefon berbanding student yang kebanyakannya menggunakan kad. Tapi cikgu-cikgu juga akan tahu, staf kantin ataupun pengawal dan sebagainya boleh dapat duit dalam kad ni. Jadi kita ada satu program, kalau tengok kat depan ni, nampak yang belakang, nampak kat depan? Nampak tak? Kita ada satu program Kitar Semula, program recycle ataupun Kitar Semula. Okey, yang ni atas pihak pentadbiran sekolah nak buat bila. Okey, ada sekolah yang buat sebulan sekali, ada sekolah yang buat 2 kali sebulan dan sebagainya lah. Okey, nanti adik-adik boleh bawa barangan-barangan kita semula ni macam kita tengok kat depan ni. Okey, ada yang tak nampak? Yang cakap depan ni kita ada kertas, kita ada tin. Tin tu macam tin susu, tin kacang panggang tu kan. Tin yang keras tak dipijak tu. Dan kita ada juga untuk tin aluminium. Tin aluminium tu macam tin ayam tu, ayam kok, Pepsi apa semua dah, yang adik boleh pijak tu. And then kita ada minyak masak terpakai dan juga botol-botol plastik. Jadi ini antara barang-barang yang adik-adik dan juga cikgu-cikgu boleh bawa untuk program recycle nanti. Kita dah ada tetapkan harga lah untuk setiap ni. Tapi yang paling berat selalunya minyak masak terpakai. Okey, untuk program kita dah ada sekolah rintis pertama yang telah menjalankan program cashless dan juga recycle ni. Sekolah pertama di Perlis lah. Dia berjalan dari bulan 12 dulu, iaitu SK Raja Perempuan Budrih di Cemumak. Kau cikgu-cikgu ada kenal kan cikgu-cikgu sana kan? Cikgu Kadiak, bukan cikgu Kadiak, Ustaz Rosihan kan? Boleh tengok report. Dan dari segi sambutan untuk program kita semula ni memang sangat-sangat orang kata positif lah. Sebab masing-masing berebut, masing-masing berebut nak bawa barang masing-masing. Siapa lagi banyak, contoh adik Adam, dia nak bawa barang lagi banyak daripada adik adik Hakim bawa barang banyak daripada adik Adam. Contoh baju berangan. Lagi hebat bawa barang banyak, duit dapat banyak lagi dalam kad. Okey, jadi contoh adik Hakim bawa minyak masak 3 kilo, sekilo RM1. Dia bawa 3 kilo, bermakna dalam kad dia nanti akan ada RM3. Maknanya dia bawa banyak lah tu. Okey. Jadi untuk program recycle ni juga kita akan memberi cukup 300 kilo. Kita akan membuat kutipan lah untuk barang-barang kita semula tersebut. Dan 20% daripada bonus kita akan bagi kepada sekolah, ke dalam akaun sekolah. Okey. Jadi adik-adik faham cara nak cari duit dalam kad ni? Macam mana? Bawa barang kita semula, okey? Kita semula dalam depan ni, no? Botol kaca, tin aerosol macam reset tu kita tak benarkan, okey? Sebab takut nanti ada lebih-lebih tin aerosol tu terus spray macam kawan pula kan. Jadi kita benarkan yang mana kita boleh bawa. Okey? Ada juga yang sekolah-sekolah lalu yang minyak masak mau bawa goreng ikan sekali dah bawa dah. Duk jernih lagi minyak masak tu. Kan? Jadi tengoklah bagi hitam betul pun main noh. Okey.
Kadang tu apa barang cikgu lagi banyak untuk dijaga pada next. Kita ada owner kantin kat sini. Owner kantin. Oh, adik owner kantin. Okey, kita ada program cashless di kantin. Untuk program cashless di kantin ni macam sekarang adik nama apa adik? Adam juga. Oh, dua orang nama Adam. Ya. Oh, Adam Mikael. Nama dia tercanggih sikit. Adam Mikael. Okey, adik Adam Mikael beli makanan kat kantin pakai cash ke? Pakai duit cash ke macam mana lah? Oh, pakai cash lah. Pakai cash cara lama ni. Lah ni kita nak pakai cashless. Tak payah bawa duit cash lah. Oh, dia kata kan. Okey, untuk penggunaan cashless ni nanti adik-adik di mana ibu bapa adik-adik akan download aplikasi Mi1toPay ni. Nanti kita akan buat taklimat juga dengan ibu bapa. Okey, kita akan bagi penerangan penuh lah mengenai penggunaan aplikasi Mi1toPay ni. Ibu bapa akan add adik-adik sebagai anak mereka dan akan top up kepada adik-adik. Top up ke dalam kad adik-adik. Top up dia macam FPX online tu, macam beli kat Shopee tu. So dia akan naik banyak-banyak bank dan mereka akan top up ke dalam kad adik-adik. Okay. Jadi untuk owner kantin nanti kita akan nanti akan ada satu, kita akan tengok layout yang kantin akan dapat dalam aplikasi. Kantin juga akan download aplikasi. Nanti bila budak nak beli barang makanan, dia scan saja. Okey, dan ni sekali dengan Encik Rizal. Okey, kan. Sekali dengan Encik Rizal. Okey, Encik Rizal Kubang. Bukan. Okey, jadi kita akan brief untuk orang kantin nanti untuk penggunaan kad ni. Tapi untuk kantin ni kita taklah mula secara mengejut. Okey. Jadi cikgu-cikgu pun risau. Lepas ni tak payah bawa duit cash je lah, nanti ke kantin jenuh jugalah, kan? Kita bukan nak mula secara mengejut. Kita mula secara berperingkat. Saya faham. Saya pun orang Perlis, kan? Saya pun student di Perlis, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti semua di Perlis. Saya faham situasi di Perlis. Kalau kata nak join program ni hari ni, esok nak buat cashless terus fully, saya rasa ramai yang kuat tadi, kan? Ya, ramai beberapa yang kuat tadi. Jadi kita mula secara berperingkat. Okey, untuk program ni kita mula secara berperingkat. Okey, next kita ada untuk pinjaman buku teks dan juga buku di perpustakaan. Ada cikgu library kat sini? Ada tak cikgu library dan juga cikgu SPBT? Tak ada, no? Oh, cikgu library. SPBT. Oh, pusat sumber. Oh, ada cikgu pusat sumber. Okey. Jadi untuk pusat sumber dan juga pinjaman buku teks juga kita boleh menggunakan kad ni. Nanti cikgu untuk pinjaman depa nak buat pinjaman. Dia dah pulangkan ke belum, kita tahu. Sama juga dengan SPBT, iaitu pinjaman buku teks di mana di tag dah tu. Dan tiba-tiba satu buku hilang tu student B yang ambil. Kita tahu juga. Sebab hujung-hujung tahun ni biasalah ada yang cepat tangan, betul tak? Buku hilang ambil buku kawan, kan? Nanti kita boleh detect lah dengan penggunaan kad ni dan juga aplikasi. Kita boleh tengok dalam report. Okey. Next. Okey, jadi seperti yang saya cakap, kad ni bukan sahaja untuk kehadiran pagi. Kad ni mempunyai banyak fungsi lah. Kita ada attendance, kita ada recycle, kita ada cashless di kantin, kita ada SPBT dan juga e-library. Okey, fungsi ibu bapa hanya top up ke dalam kad ni sahaja. Yang lain-lain tak ada. Okey? Okey, next. Okey, ini antara sekolah yang telah menjalankan kita punya program. Sebenarnya program kita ni dari 2018 lagi dah mula. Okey. Di belah utara ni baru sahaja kita approach, dan antara sekolah yang paling besar belah utara ni kita ada di Kedah, iaitu MRSM Baling. Di mana MRSM Baling? Pula ada cikgu-cikgu ada anak di MRSM Baling ke? Tak ada. Tak ada.
Sebab di MRSM Baling mereka guna fully cashless. Sebab di waktu PKP hari tu pihak bank dulu ada ATM. Pihak bank dah ambil balik ATM tu sebab yalah rugi oleh PKP tu, tak ada orang nak ambil duit sangat. So bila tak ada ATM, jenuh lah ibu bapa yang duduk jauh, takkan nak kena main tiap minggu, nak kena bagi cash kat anak. So kat MRSM Baling tu memang buat fully cashless. Fully cashless. Okay. Jadi kita bukan apa, kita nak memupuk. Kita tahu di negara luar tu dah banyak dah ada apa, budak-budak negara luar yang dah selit IT. Jadi kita nak bagi pendedahan at least kepada adik-adik di negeri Perlis, terutama di SK Seri Perlis, untuk selit dari segi cashless ini. Okay? Jadi nanti bila kita bagi kad, nanti kita akan ambil gambar seorang-seorang nanti. Sama juga dengan cikgu-cikgu pun sama. Kita akan ambil gambar seorang-seorang sebab setiap kali penggunaan kad ni, contoh adik Adam Mikael, dia nak buat untuk program recycle, dia bawa barang recycle banyak. Bila cikgu alam sekitar tu, cikgu yang tugas scan, dia akan naik muka dia dalam apps tu. Sama juga dia nak buat pembelian di kantin cashless, abang ni scan kad dia, dia akan naik muka adik Adam tu sendiri. Jadi orang lain tak boleh guna lah. Dia akan naik muka dan detail dia sendiri. Okey. Jadi untuk program ni juga jangan risau. Saya pun dah bincang dengan Cikgu Hafiz. Sebab program ni kita bukannya kalau nak join kena ambil bundle semua tu bukan. Kita mula yang mana kita mampu mula dulu. Contoh macam cashless di kantin tu, mungkin kita akan buat perbincangan secara lagi detail dengan pihak kantin. Sebab mungkin ke depan lah kita buat yang mana kita boleh buat dulu. Contoh attendance dulu ke, contoh kita buat recycle dulu dan juga activity library dulu ke. Cashless di kantin ni kita perlukan masa juga, saya faham. Lepas tu saya cakap saya faham, saya orang Perlis, saya faham. Kita akan perbincangan lebih lanjut dengan pihak kantin dan juga cikgu besar lah, Cikgu Hafiz. Okey. Okey, ini contoh pembelian di kantin. Jadi adik-adik akan beratok dan owner kantin, staff kantin akan scan kad. Okey, next. Okey, kad ni juga boleh digunakan untuk saluran wang daripada NGO. Contoh, NGO yang nak bagi kepada asnaf apa-apa sajalah wang bantuan, boleh juga disalurkan ke dalam kad ni. Okey. Jadi nanti kita akan bincang dengan pihak pentadbiran kalau ada nak buat, kalau ada sumbangan dari NGO nak buat dalam kad, nak bagi dalam kad ni pun boleh. Okey, ni contoh lagi pembelian di kantin. Ni sebelum PKP sebab tu tak ada penjarakan sosial. Okey, saya ringkas sekali cepatkan lagi. Okey, ini antara layout yang kantin yang dapat. Dia mudah saja, tak susah pun. Okey, kita tengok nombor 3 dengan nombor 4 tu. Di mana nombor 3 tu dia mudah. Sebelum scan kad student tu, sebelum ambil duit dia, dia ada pilihan harga di situ. Dia ada mula 50 sen, RM1, RM1 50 sen, RM2. Jadi mudahlah. Contoh budak ada student tu beli nasi lemak RM1, ayam 5 kupang contohlah. Just tekan RM1.50 tu. And then scan kad dia. Yang keempat tu, yang tu untuk harga yang kita masuk key in harga. Contoh kalau cikgu-cikgu makan nasi RM3.7 kupang, boleh juga masukkan yang tu. Jadi ada dua pilihan untuk staff kantin, pilihlah yang mana lebih, yang kita lebih selesa untuk menggunakan. Okey, nanti kita akan ajar untuk staff kantin. Okey, ini juga pembelian di kantin nanti dia akan naik semua report, akan semua ada. Okey, dia akan naik report. Student ni mai beli apa, yang dia beli, banyak mana dia beli kan, akan naik report. Okey, next. Okey, untuk barangan kita semula tu kita ada buat macam barangan ni lah, macam sabun dan sebagainya. Saya ringkaskan lagi. Okey, ini untuk layout untuk guru library nanti yang akan dapat. Dia mudah, simple je. Okey, kita add buku dulu. Sama ada cikgu library ada daftar semua buku dan juga barcode buku tu, boleh hantar ke kami load ke dalam aplikasi. Lagi cepat lah macam tu. Dan setiap kali macam saya cakap, sama juga dengan pinjaman buku teks,
kita akan sediakan QR untuk setiap buku. Dan QR tersebut, contoh adik Adam Mikael punya buku, dia punya ada QR tu. So orang lain tak boleh ambil. Dan di akhir tahun waktu pemulangan buku, kita akan dapat detect kalau ada yang ambil buku dia. Okay, next. Okay, sebelum ni kita ada taklimat di beberapa buah negeri. Okay, next. Saya ringkas ya. Sebab tengok ada yang dah tak sabar nak masuk kelas balik ni, kan? Dah makan semua? Dah makan, patut ngantuk kan? Okey, ini antara muka layout aplikasi kami yang cikgu-cikgu akan dapat nanti. Okey, nanti cikgu-cikgu akan dapat ID dan juga PIN masing-masing. Ini sebelum sign in lah, kita ada button shortcut, beberapa button shortcut tersebut. Kalau andai kata cikgu ataupun parent nak cek baki kad dia, boleh tekan yang biru tu, yang butang biru tu. Buka kamera, dia akan buka kamera dan scan kad dia. Kita tahulah duit dalam kad student tu ada berapa. Kod lah nak cek kan. Okey, ni antara muka yang kita sediakan bila dah sign in. Okey, dalam apps ni cikgu-cikgu terutamanya kalau bawa barangan kita semula, tiba-tiba ada duit dalam kad ni banyak, and nak bayar bil elektrik, bil air dan sebagainya, boleh menggunakan aplikasi ni. Boleh bayar dalam aplikasi ni. Sama juga nak bayar postpaid ataupun prepaid pun boleh. Okey, ini dia banyak sikit. Kalau cikgu-cikgu belakang mungkin tak nampak kot. Macam kat tengah ni kita ada pelbagai fungsi attendance yang cikgu-cikgu akan dapat nanti. Okey, nanti kalau nak jalankan program ni, kita akan juga bagi juga kepada kepada guru kafar untuk run kelas kafar jugalah. Okey, jadi dia memang pelbagai fungsi. Okey, next. Next. Okey, nak habis dah. Sat no. Jadi program ni kita jalankan disebabkan oleh pandemik COVID-19, di mana kita nak elakkan berlakunya sentuhan antara adik-adik. Jadi cuma bawa kad, dan satu lagi kita tak maulah kehilangan wang. Macam tu bawa wang cash tu ada tercicir, kawan ambil dan sebagainya. Satu lagi, main objektif kita ialah untuk menyahut Perlis Go Digital, di mana Perlis sekarang dah semakin penggunaan cashlessnya semakin meluas. Jadi adik-adik lepas ni kalau pergi sekolah menengah nanti ataupun pergi universiti nanti, dah biasa dah dengan penggunaan cashless. Jadi orang kata tak terkejut lah. Tak terkejut. Apa dia cashless ni? Itu budak sekolah lain lah yang dia tak pernah ni. Budak sekolah Seri Perlis, dia pun dah tahu dah nanti cashless tu apa. Okey, ini untuk pre-order di kantin. Sekarang dah tak ada pre-order dah kan? Tak ada kan? Ni suatu zaman PKP tu untuk pre-order, kita ada buat juga untuk pre-order. Okey, next. Makan dalam kelas dan sebagainya lah. Tapi sekarang kita dah tak buat untuk pre-order. Okay, next. Okey, setakat itu sahaja taklimat daripada saya. Okey, jadi saya buka kepada soalan. Soalan. Kalau ada nak tanya apa-apa soalan, boleh tanyakan sekarang. Sebentar kami ada di sini. Sama juga kepada cikgu-cikgu, kalau ada kemuskilan atau sebarang pertanyaan, boleh tanya. Kita buka soalan sekarang. Okey. Jadi kalau nak tanya soalan, tanya. Okey, cikgu. Okey, terima kasih kepada cikgu Kamarul atas dua soalan tersebut. Okey, pertama, adakah sistem ini link dengan APDM untuk kehadiran muridnya dan juga pinjaman buku SPPT? Okey,
saya nak jawab bahawa kita tidak, sebenarnya aplikasi kita tidak link dengan APDM. Okey, jadi sebab tu saya cakap kita ada pilihan. Ada sekolah yang nak buat attendant guru sahaja, ada juga yang nak buat ke semua. Jadi atas pihak pentadbiran sekolah juga lah. Sama juga dengan SPBT pun tidak link dengan APDM sebab kita masih lagi buat perbincangan dengan pihak APDM untuk peningkatan kelas nanti. Cikgu bila cikgu admin beritahu kami bahawa kita ada sesi usaha baru, contoh budak darjah 5 ni, kita akan terus forwardkan kepada darjah 6 lah. Jadi untuk pinjaman buku tu tak ada masalah lah. Saya rasa memang tak ada masalah. Jadi untuk student darjah 1 tu cikgu bagilah data baru kepada kami untuk kami upload, buat kad baru lah. Sama juga kalau untuk pra sekolah pun sama juga. Untuk pra tu selalunya ke tahun 1 dan juga ada penambahan murid lah. Kalau ada penambahan selepas ni boleh beritahu kami lah. Kita akan masukkan kad, buat kad baru lah. Sebelum kad sampai, kad tu dari KL, sebelum kad sampai kita akan soft copy dulu kepada cikgu. Jadi itu jawab Jadi okey, untuk next soalan, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau student nak tengok main depan apa? Main tengok depan. Okey, bagi tepukan kepada adik yang berani. Adik SK sini pilih pertama yang berani menanyakan soalan. Hero ni hero. Awak dia tanya apa? Okey. Okey adik, nama. Tanya nama. Kenal diri dulu. Panggil? Sama lah. Tak ingat? Tak apa lah. Panggil Syafiq lah. Okey, tak apa. Dari Syafiq tanya apa? Kad tu bila nak dapat? Okey, adik duduk dulu. Okey. Tepukan. Tepukan. Okey. Okey, adik Syafiq. Tanya apa dia? Nama dia Syafiq dia? Ya? Kai Syafiq. Kai Syafiq. Oh, macam nama pelakon tau. Macam nama pelakon. Kai Syafiq. Okey, adik Syafiq tanya, kad ni bila nak dapat? Bagus soalan tu. Okey, kad ni kalau nanti kita akan bincang dengan pihak pentadbiran dulu. Kalau sekolah kita nak jalankan, mereka bagi data kepada kami, nanti adik akan dapat. Tak lama lepas tu adik akan dapat. Tak dapat nanti kami akan beritahu. Dan waktu penyerahan kad kita ada sesi fotografi. Untuk sesi fotografi tu nanti orang kena pakai smart-smart nanti no, untuk ambil gambar, untuk ambil kad nanti no. Okey, jadi adik Syafiq okey no. Nanti data cikgu bagi kita buatlah kad ni no. Sabar Ustaz. Okey. Okey, next soalan daripada student wanita kalau boleh. Student lelaki kita tanya lah, lekeh no dekat tanya no. No. Hebat lelaki ada tanya. Oh dia tunjuk. Okey, nak tanya soalan? Okey, next. Ada nak tanya soalan? Student wanita. Student lelaki dah tanya lah. Dahsyat ni student lelaki ni. No? Hebat no? Betul tak? Betul kan? Student wanita. Kau ada soalan nak tanya? Tu. Tepukan. Tadi hero ni. Okey, nama dia. No, Aisyah Sofia. Oh, sedap nama tu. Panggil apa? Panggil Aisyah. Macam lagu tu, no? Okey. Okey, soalan? Okey. Adik Aisyah duduk. Tepukan untuk adik Aisyah. Tepukan untuk adik Aisyah. Soalan yang bagus. Okey, soalan yang bagus. Bermakna dia fikiran ke depan. Dia tanya, kalau tak boleh guna kad ni, boleh tak guna duit cash? Okey, jawapannya buat masa sekarang macam yang saya cakap tadi, kita akan mula secara berperingkat. Bolehlah tak guna duit cash sebab kita tak mula secara mengejut untuk pembelian di kantin. Okey, kita tak mula lah hari ni apa? Hari ni sekolah kita nak buat program ni. Esok tu
Tak payah okey, tak kita tak sekejam macam tu lah. Kan? Kita mula secara berperingkat. Okey. Kalau boleh nanti kalau nak belajar cara nak guna cashless, adik Aisyah suruh ayah tepat. Okey. Kalau tak tepat, lupa tepat, kena guna cash lah. Kan kena guna cash. Okey. Lagi soalan. Soalan. Dia angkat tangan. Wow, menggeliat. Okey. Dah. Bangun. Dia pembetis lock baru. Kan. Okey. Mai sini. Tepukan. Hebat. Sudah dari kes boleh ni. Okey. Nama? Aisyah juga. Okey dulu Aisyah, no? Okey, adik Aisyah juga nama dia. Tepukan. Betul. Okey. Jadi adik Aisyah, tadi Aisyah 1, Aisyah 2. Aisyah tanya, nanti mak ayah nak top-up kad ni macam mana? Bagus soalan tu. Okey, mak ayah adik-adik nanti akan download aplikasi Mi One to Pay. Tapi jangan risau. Nanti kita akan buat taklimat jugalah kepada mak ayah adik-adik. Nanti mak ayah akan download dalam phone. Okey, ada Aisyah dalam phone aplikasi Mi One to Pay dan dia kena register sendiri. Dan dia add adik Aisyah sebagai anak-anak dia sendiri. Nanti dia nak top up, dia akan linkkan ke FPS online banking. Dia masukkan contoh sebulan, sehari dia bagi berapa ringgit ke adik Aisyah. Contoh dia nak top up sebulan 150. Dia masukkan dulu, transfer dulu duit dia dari online banking tu ke dalam apps Mi One to Pay tu sebanyak 150. So tiap-tiap hari dia boleh agihkan lah berapa ringgit yang adik Aisyah nak guna. Dia boleh agihkan. Bukan apa, kalau kita nak limitkan semua penggunaan RM5, mungkin ada yang menggunakan lebih. Dan mungkin ada hari-hari yang mereka kena beli baju di kedai buku, koperasi dan sebagainya. So ke mana pun mak ayah top up dulu, transfer dulu ke dalam akaun dia sebanyak mana dia nak transfer setiap bulan tu. Dan tiap-tiap hari dia boleh inilah limitkan ataupun dia boleh handle lah berapa banyak yang masukkan, berapa banyak yang adik-adik yang nak guna duit tu. Okey. Kalau dia nak guna RM3, dia transfer RM3 je daripada akaun Mi One to Pay dia. Duit tu akan ada dalam tu. Okey. Okey, next soalan. Okey, depan. Okey, 3 orang student wanita. Student lelaki mana? Tepukan. Oi, dahsyat student wanita ni. Hebat. No? Orang sama lah. Tak cap pakai mask kan? Aisyah, okey, ada soalan lagi. Okey, ni soalan sama ni dengan adik Aisyah ni. Macam mana mau masuk ke tangkat ni? Okey, saya ulang sekali lagi. Nanti ibu ayah, adik-adik akan download aplikasi Mi One to Pay dalam phone. Dan mereka akan top up lah, transfer online banking ke dalam app dulu dan top up ke dalam kad ni. Okey? Okey, next. Ada soalan lain? Okey, main. Main. Okey, ini. Ya, tepukan. Okey, saya tengok dah, saya teringat saya waktu kecil tu macam ni lah, sihat. Ni orang ni sihat dia. Okey, nama dia? Imran. Oh, nama macam hero orang. Soalan? Soalan. Jadi nak tanya apa? Jangan soalan macam kat ni. Kita nak tanya apa-apa. Tapi kat tangan. Oh, adik scam abang ni. Kita scam pula. Kan? Soalan. Nak tanya. Kat ni macam apa? Kat ni tahan juga kan? Okey, tepukan untuk adik Imran. Duduk. Penat dia berjalan di sini sampai lupa soalan. Jalan.
Okey, dia tanya kad ni tahan ke tak? Dia lah tanya. Kad ni tahan kad ni. Okey, kad ni kenapa kita buat fleksibel macam ni? Sebab nak bagi dia tahan lah. Kita tak buat lah terah. Menayang tak apa lah macam ni. Okay? Tapi jangan dia pergi rendam macam tu pula. Jadi dia buat kan, kata dia main TikTok, dia buat konten tu, rendam kad ni layang jenuh. Janganlah macam tu kan. Jadi kad ni kita tahan lah. Kita buat fleksibel sebab tak mau ada yang terkepok ataupun terpatak. Kan tak tahu kan, ada aksiden berlaku kan, tak sengaja kan. Ya, kemalangan tak sengaja. Jangan Allah pada sebut aksiden. Okey. Soalan daripada cikgu-cikgu ke? Daripada cikgu. Ada student tengok. Kena ada soalan lah ni. Jangan main pen. Tak ada soalan pula. Nama. Adik Adam. Main bola. Main bola betul lah. Okey, dulu. Tepukan. Bagus soalan. Okey. Kalau kad ni ada duit, tiba-tiba kad tu hilang. Tak kisah ada duit ke tak ada duit kan. Kalau kad ni hilang, apa yang adik-adik perlu buat? Okey, dengar yang belakang dengar. Penting ni, penting. Kalau kad ni hilang, apa yang adik-adik perlu buat? Betul lah. Yang kalau hilang cari dulu. Ya tu betul. Okey, kalau kad ni hilang, okey, yang pertama adik kena laporkan kepada guru kelas ataupun guru mana yang adik kenal. Okey. Nanti guru tersebut akan report kepada cikgu admin sekolah ni. Cikgu admin adalah atas sekolah tak 5 orang pun boleh. Okey. Dan cikgu admin tersebut akan report kepada kami dan kita akan blok kad tu. Okey, jadi kalau orang lain jumpa, orang lain tak boleh guna lah duit dalam kad tu. Jadi kalau hilang, carilah dulu kan. Jadi cari dulu, and then kalau tak jumpa juga, report kepada cikgu. Okey, sebab saya rasa student kat sini mesti kenal cikgu-cikgu kan. Sebab saya tengok di setiap koridor ni semua ada quote daripada cikgu-cikgu, gambar cikgu masing-masing. Menarik ni kan. Tipulah kalau tak kenal cikgu kan. Okey. Nanti macam tu lah. Hilang kad ni, report kepada cikgu yang adik-adik kenal. Dan cikgu tersebut akan report kepada cikgu admin untuk mereka report kepada kami dan kami akan blok kad tersebut. Jadi kalau orang jumpa pun kad tu dah tak ada nilai apa dah. Okey? Faham tak? Okey? Bagus soalan tu, no? Dan kalau kad dia hilang, kita akan kenakan cas. Cas dia berapa? Tak tahulah berapa. Tapi jangan bagi hilang lah kalau boleh. Jenuh mak ayah nak kena bayar kad ni hilang. No? Sebab dia ada cas. Dapat kali pertama free, kita bagi free. Kalau kali hilang, kita akan kenakan cas. Okey? Berapa ni tak tahu, rahsia. Nanti cikgu akan umum bila bilang berapa harga. Okey. Soalan ni? Dia pun bukan lah. Itu soalan. Nah, sana. Soalan. Okey, nama dia? Nama apa ni? Zikril. Zikril. Okey, ada Zikril. Soalan? Ada lagi kad yang sekolah yang lain ada tak kad? Okey, tepukan dari Zikril. Okey. Dia tanya, ada lagi tak sekolah yang menggunakan kad ni, cashless ni? Sekolah lain tak? Boleh tak? Mungkin awak dia duduk situ. Dia risau lah tu. Awak dia mungkin duduk kat sekolah lain guna. Risau lah tu. Tak apa, bagus soalan tu. Okey, untuk sekolah-sekolah lain macam saya cakap tadi, kita ada SK Raja Perempuan Boria yang telah menjalankan program ni. Kita ada sekolah-sekolah menengah
SMK Datuk Syed yang baru kita terdekat lah. Sudah baru ni dah ada beberapa sekolah lain juga lah. So kalau SKC Police join antara sekolah yang berawal juga lah menggunakan sistem cashless ni. Terutamanya di Police ni dalam pekan jadi tak ada masalah dari segi internet dan sebagainya. So bagus soalan adik, no? Jangan risau. Tadi tanya awet. Guna nak berikan. Okey. Next soalan. Cikgu ke? Cikgu ada soalan lagi cikgu? No? Coba fikir-fikir. Okey, terima kasih cikgu atas soalan. Jadi cikgu tanya ada had penggunaan tak? Buat had penggunaan tapi kena semua lah. Semua dalam amount yang sama. Kita tak tahu ada student nak guna RM3, ada yang guna RM5 dan sebagainya. Cuma macam saya cakap tadi, online banking, FPX, transfer, parent akan download apps nanti. Jadi dia akan transfer online banking, contoh sebulan RM100.5 dia bajet untuk anak dia. Jadi dia transfer RM100.5 tu masuk ke dalam apps dia. Duit tu akan float dalam apps tu. So tiap-tiap hari dia buka apps tu, dia cuma top up ke anak dia banyak mana yang anak dia nak guna. Macam tu je. Sebab macam saya cakap tadi, takut sehari tu pun anak-anak kena beli baju di koperasi juga dan sebagainya. Jadi kalau nak limit tu susah juga lah. Nak kena semua. Dia tak tahu penggunaan adik ni macam mana, adik ni macam mana dan sebagainya lah. Jadi peranan dia sama dengan cash bagi tiap-tiap hari. Cuma duit tu dalam apps, rapor dalam apps. Untuk sebulan tu dia agihkan tiap-tiap hari apa yang dia nak bagi. Tiada sebarang cas, cuma ibu bapa kena beli akaun bank maya tu RM10 selama setahun. Sebab kalau setiap kali transfer, kalau tak transfer ni dia cas RM1. Macam dia guna kad ATM lah kan. Kad ATM kalau bank lain memang cas RM1 lah sekarang ni. Dia konsep macam tu. Jadi parent jadi virtual bank tu RM10 setahun. Dan tu je lah. Okey, soalan cikgu. Soalan cikgu, kalau adik ni apa? Adik aktif ni pindah sekolah. Dia ada kad ni kan. Dan dia pindah sekolah ke Raja Perempuan Hidriah yang menggunakan cashless juga. Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Sebab di dalam kad ni dia ada kod sekolah masing-masing. Okey, dia ada kod sekolah masing-masing. Tapi dari segi duit tu kita boleh cash out setahun 2 kali kita boleh cash out. Dia boleh juga jadi alumni sekolah lah. Dan untuk kad ni juga, jadi saya minta cikgu-cikgu dengar juga untuk kad ni, penting juga yang ni. Kita sebenarnya Miwan Lebih dan jalankan program dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dah lama dah, setahun lebih dah. So kita ada kedai panel JKM kat luar sana. Jadi cikgu-cikgu ataupun murid-murid yang buat program recycle, duit banyak dalam kad ni, boleh pergi beli di kedai-kedai panel JKM tu. Okey, kita ada 55 buah kedai panel JKM seluruh boleh. Okey, yang terdekat, yang besar kita ada kedai Karim. Tahu kedai Karim di Ticai? Kita ada Danti Seberang Jaya tu, kita ada Hafifah Kukuh dan sebagainya. Nanti kita akan bagi list lah. So adik-adik kalau ada duit dalam kad ni nanti untuk recycle, boleh beli barang keperluan juga lah. Oppo pun tak boleh beli. Oppo tak boleh beli, dia akan naik merah. Okey. Jadi saya buka kepada soalan lagi. Nak tadi yang harus. Oh, semangat adik ni. Walaupun dia kecil molek tapi dia semangat. Nama?
Jannah. Oh, nama Jannah. Okey, soalan? Dia bukan. Tetamu yang menang itu. Hai yang pilih apa yang menang itu. Saya dulu sama. Okey, adik Jannah minta dulu lah. Tepuk ni. Tepuk. Okey. Adik Jannah kalau kat asrama guna dah kat ni. Dah asrama guna. Tak. Adik Jannah tanya ada kat asrama guna tak kat ni? Oh dia lagi hebat lah. Dia nak guna asrama ni. Kuasa insya-Allah. Amin. Kan? Adik Jannah kan? So dia tanya boleh guna tak kat asrama? Oh dia tak libat kalau ni. Tak apalah. Boleh guna kat asrama. Adik Jannah ada asrama lah. Dah. Boleh je nak guna di asrama. Dan setelah semalam ada asrama memang perlu menggunakan cashless lah. Okey. Jadi tak ada apa soalan lah kan? Kalau ada cikgu ada yang nak tanya soalan. Okey, satu lagi last ada cikgu. Okey. Okey, cikgu tanya ada expired tak dalam kad ni? Jawapannya tak ada expired. Selagi mana ni ada nilai dalam ni boleh menggunakannya lah. Ya. Bank. Boleh? Yang tu renew online virtual bank je. Virtual bank dalam apps parent. Dia cas lagi ya setiap transaksi. Macam kita Maybank nak pergi cucuk ATM CIMB. Dia cas lagi. Dia cas lagi ya setiap transaksi. Macam kita pergi bank lain lah, cucuk kat lain, bank lain dia akan cas lagi. Okey, jadi tak ada apa-apa soalan lah. Ada lagi? Tak ada lah. Okey. Mai, tepukan. Bagus. Budak-budak action English. Bagus. Bagi nama. Dia tu esok lah. Bola. Oh, ada Iris. Okey, nama? Nama apa soalan? Okey, tepukan dulu adik Iris. Macam lagu Awi ya. Nama dia. Okey, adik Iris tanya kredit kad dengan kad ni tak sama lah. Jawapan dia tak sama lain. Ni bukan kredit kad. Ni bukan adik nak hutang dengan hutang pun tak. Kalau hutang adik boleh Jannah pendapatan lagi melalui program recycle. Jadi tak ada apa-apa soalan lah kan? Ada soalan? Tak ada lah kan? Okey, jadi kalau tak ada apa soalan, saya sudahi dengan minta ampun dan maaf kalau ada sebarang kasar dalam gurau atau melawak kasar sikit kan. Jadi terima kasih kepada semua guru-guru pentadbiran sekolah dalam menjemput kami pada hari pagi ini. Kita berkongsi mengenai cashless sama juga dengan pihak banking dan juga kedai buku. Boleh. Terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada diharapkan murid-murid semua mendapat sedikit gambaran lah mengenai macam mana kita punya sistem cashless yang kita akan laksanakan di sekolah kita bermula pada bulan 7 nanti. Seterusnya saya ingin menjemput Tuan Guru Besar untuk memberi sedikit ucapan penutup bagi program kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelajar berjalan Raya Ilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Salam hashtag Zero9 Educator. Salam hashtag Zero9 Think Big. Jadi balik macam Majid, Ilya, Macam Satu, Kamaru, guru-guru, pegawai daripada kebersihan, KD, tidak buku, wakil lah, token-token semua, dan juga khusus yang pemberian edukasi sekalian. Okey, cerita tentang awak dah dengar panjang lebar yang mana abang kita jelaskan tadi tentang satu program yang boleh kita kata positif untuk kita buat satu program di sekolah untuk merealisasikan saranan daripada Tuan Pengarah Pendidikan Tinggi Perlis. Kerana sebelum ni ibu di sekolah lama taklimat diberi di IKBM di Dewan IKBM Kuala Perlis, dan sekolah ni diwakili oleh PKM. Kerana pada masa tu berusaha Cikgu Yati bercuti. Jadi kita nampak tadi dari penerangan yang diberi, kita nampak ada yang boleh kita ikuti dengan elok dan ada mungkin ada yang kita tangguhkan. Maksud mungkin satu hari kita akan buat. Jadi kita buat permulaan ni mungkin kita akan gunakan di kantin, di kedai buku dan juga bantuan-bantuan maif dan sebagainya. Dan juga dari segi kedatangan mungkin kita akan follow yang Kementerian Pendidikan dulu, dan hanya kita akan guna untuk kedatangan guru dengan staf sahaja. Guru dengan staf ni dia akan kita gunakan, nanti tak payah nanti jabat dia ada jarak dia boleh scan, dan tiap-tiap orang guru dia ada handphone. Kalau lupa handphone itu tak boleh nak scan lah. Bila balik ambil lah, kalau orang dekat okey lah, kalau jauh-jauh kena tangguh lah. Takkan nak patah balik ambil pula. Jadi kita harap program ni dah dijamalkan di tadi kita dengar di Cyberjaya, di Putrajaya, di Selangor, KL, dan di utara ni kebanyakan belum lagi. Dan sekolah kawan cikgu di Sungai Petani dia dah mula lama dah. Ada satu sekolah kita duk angan-angan nak pergi melawat, tapi kita tangguh buat sementara. Kalau ikut tu kita nak pergi hujung bulan 6, tapi agak sibuk dengan aktiviti kita ni, kita tangguh buat sementara. Dan kalau nak kira kawan cikgu berusaha di sana pun dah terima kita nak pergi, dan kita pun nak mohon bas daripada JPN. Tapi dengan kesibukan kita terpaksa tangguh dulu lah. Mungkin kita akan pergi satu hari nanti. Jadi kita harap awak depan ni tak payah gaduh-gaduh nak bawa duit dah. Boleh top up. Dan kalau kita tengok di kedai-kedai banyak sekarang, awak tengok di cermin nak masuk makan di KFC dan sebagainya, terpampar kad macam-macam boleh guna. Salah satu dia boleh kita guna yang tu ke? Tak boleh di KFC. Boleh. Di mana-mana lah tempat makan. Dan juga tadi disebut tempat-tempat kita tu beli pakaian sekolah dan sebagainya pun boleh digunakan. Kita guna cara kad ni agak selamat. Di negara barat, di Jepun, Korea dah lama dah guna. Malaysia masih kreatif jalan. Kita kalau nak smart IT ni kita mula guna. Dan tambah-tambah lagi kad-kad yang kita dapat ni percuma. Kalau awak hilang baru kena denda sikit. Mungkin tak banyak lah. Tak rasa Kamaru dah nak denda kat orang ni. Untuk kita buat kad semula. Jadi kita berharap selepas ni mungkin bulan berapa kita akan mula Cikgu Kamarul? 7 boleh? Cikgu Kamarul? Cikgu Kamarul? Agak-agak kita boleh mula bulan berapa? 7? Bulan 7. Jadi bulan 6 ni kita soft landing dulu, kita tengok dulu. Kita bila siapa ni boleh ambil ni? Okey. Tujuan kita panggil hari kebersihan sama kerana sampah-sampah dalam kawasan sekolah ni boleh ditempatkan. Awak boleh promote ni sampah-sampah dalam kawasan sekolah, botol ke, air kotak ke, kita timbang, dan jumlah yang satu hari syarikat akan ambil data awak boleh masukkan dalam duit tu dalam kad awak. Kad tu awak boleh gunakan balik untuk beli makanan dan sebagainya. Itu cara semua. Dan di sekitar rumah awak pun awak boleh kutip botol-botol, kotak dan sebagainya.
sebagainya. Dan macam-macam lagi. Sekarang ada orang kubur. Bapak tu orang tengok. Sekarang sampai ke tong sampah pun orang tu korek cari. Macam-macam. Terutama sekali yang mahal iaitu tin minuman karbonat tu. Yang harga dia tinggi. Dengan besi dia berat. Harga dia agak tinggi. Kalau boleh dapat sampai sekilo, dia pergi sampai RM30. Jadi payah nak ikut dia pun jangan ingat. Okey. Jadi kita barang kita terima dengan positif untuk kita merealisasikan banyak penggunaan yang saya dapat. Kalau ada pembentangan hari itu banyak company yang tentang dan juga bank. Kalau bank, ada beberapa bank saya cikgu saya sebut lah. Dia pecah bila kita pula RM5, RM10 bayar. Kita cari yang percuma. Ada syarikat yang offer percuma, kita ambilkan cara percuma. Tak payah. Dan kita pun dari bagi berusaha kita kenal yang percuma. Benefit apa manfaat dia yang kita dapat. Okay, sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada pihak syarikat dan juga pegawai kebersihan, pegawai keselamatan, ada pengusaha kantin, kedai buku, wakil-wakil dan juga guru dan seterusnya yang bertugaskan. Sekian, terima kasih. Dapat sudah kita punya program kita pada pagi ini. Jadi sekarang ni kita akan pulang ke kelas masing-masing untuk meneruskan sesi TDBC kita seperti biasa. Saya akan lepaskan mengikut bilangan. Okey, baik, sebelum tu abang ni nak minta semua murid-murid, dia nak rekod sikit, semua cakap go cashless. Okey, saya bilang 1, 2, 3, semua sebut sama-sama. Boleh? Okey, 1, 2, 3. Angkat tangan sikit. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebut SKSP go cashless. Sekali lagi kita buat. 1, 2, 3. Baik, saya nak tahun 1